إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini setelah lama kita berhenti kuliah kerana Covid, dan kita masih lagi duduk dalam keadaan Covid. Namun kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesihatan dan meneruskan lagi hidup sebagai hamba Allah di atas muka dunia ini. Pada hari ini kita berada pada ciri yang ketiga pada muka surat yang ke-61. Setelah kita bincang secara panjang lebar berkenaan beberapa kisah dalam kitab kita Hubbun Nabi wa Alamatuha, cinta Nabi, ciri-ciri seorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah dengar bagaimana sahabat-sahabat menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyayangi Nabi lebih daripada diri mereka sendiri. Sekarang kita masuk kepada yang ciri yang ketiga, iaitu dengan cara hubbun Nabi, kasih dan sayang kepada Nabi ini dengan mematuhi segala arahan dan meninggalkan segala larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuh arahan dan tinggal larangan pada muka surat yang ke-62 ini. Tuan kitab ni kata la yakhliful, sudah menjadi kebiasaan dan kesepakatan annahu yas'a ila al-fi'li ma, setiap yang berakal bahawa seorang pecinta sejati itu patuh dan taat kepada orang yang dicintainya. Dia akan berusaha melakukan apa sahaja yang disukai kekasihnya dan menjauhi apa sahaja dibenci olehnya. Dengan melakukan sedemikian, dia akan merasai kemanisan dan kelazatan yang tidak tergambar. Begitu juga pecinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan berusaha dengan bersungguh-sungguh mengikuti sunnah baginda
dan bersegera melaksanakan setiap perintah baginda dan meninggalkan setiap larangan baginda. Banyak sekali situasi menarik para sahabat baginda membuktikan perkara ini. Berikut saya sebutkan sebahagian daripada. Baik. Yang ketiga ni, perbincangan berkenaan dengan orang yang kita sayang. Mestilah kita akan mematuhi arahannya. Sama ada al-amru suruhan, wan nahyu ataupun larangan. Dua perkara. Al-amru wan nahyu, suruhan Nabi kita patuh, dan arahan Nabi, tegahan Nabi kita jangan buat. Itu ciri seorang yang mencintai Nabi. Lalu tuan kitab kita ini membawakan kisah yang menarik kepada kita untuk sama-sama kita lihat dan untuk sama-sama kita hayati kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara al-amr wan nahyu, suruhan dan tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyebut kepada kita, sudah tentulah orang yang disayangi oleh seseorang, dia akan sanggup buat apa sahaja. Bukan itu saja, malahan suruhan dan larangan orang tersebut pun dia akan ambil peduli, sebab kasih dan cinta kepada orang tersebut, dan lebih lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang pertama, kepantasan sekumpulan orang Ansar menghadapkan wajah mereka ke arah Kaabah ketika sedang rukuk. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan Anil Barra, daripada Barra, beliau berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, baginda salat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 ataupun 17 bulan. Baginda sebenarnya ingin menghadap ke arah Kaabah, lalu Allah menurunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit. Maka Nabi minta, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Suratul Baqarah ayat 144. Nabi pun salat menghadap ke arah Kaabah. Kebetulan seorang lelaki Ansar berjemaah dengan baginda. Seusai salat, lelaki tersebut keluar, lalu terserempak dengan beberapa orang Ansar. Dia pun bersaksi bahawa dia telah solat bersama Nabi SAW dan baginda menghadapkan wajah ke arah Kaabah. Orang-orang Ansar tadi pun segera mengubah arah kiblat. Saat itu mereka sedang rukuk di dalam solat asar. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Alangkah pantasnya mereka mengikuti Rasulullah. Sebaik mendengar satu berita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ragu-ragu mereka terus berpegang teguh dengannya, tanpa menunggu sehingga bangkit daripada rukuk. Mereka segera memalingkan wajah ke arah yang sama, iaitu Kaabah yang mulia dalam keadaan rukuk. Baik, kita tengok sikit dia punya penafsiran ayat 144 di dalam surah Al-Baqarah yang dibawakan oleh penulis ini, untuk kita tahu cerita yang besar, iaitu perubahan arah kiblat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada batang tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira ayat ni, kalau kita baca sampai akhir ni, dia buat mari separuh je ayat ni. Ayat 144 daripada suratul Baqarah.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Baik, Nabi telah menghadap ke Kaabah apabila mula kenal solat yang sentiasa Nabi sebelum daripada ni. Yang ada pendapat lain mengatakan Nabi semasa di Mekah, Nabi pun menghadap ke Baitul Maqdis juga. Tetapi bila baginda para sahabat sudah berhijrah ke Madinah, dia pun menghadap ke Baitul Maqdis juga. Itu ada satu pendapat. Maka Nabi pun taatlah. Tapi hati Nabi SAW ni orang panggil nak sangat menghadap kepada Kaabah, kerana itulah kiblat dan tanah mula-mula yang Allah Subhanahu wa taala suruh makmurkan menerusi perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Maknanya di sini kita jangan silap faham dan jangan silap tafsir ayat ini. Bukan Nabi tidak ikhlas ni. Bukan Nabi tak ikhlas. Ada setengah orang cara menafsir tu macam kata Nabi ni tak ikhlas. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis tapi hati menghadap, tak, bukan masalah hati tu. Kalau kita kata Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis tapi hati Nabi ni nak menghadap ke Mekah, bermakna Nabi ni tak ikhlaslah dengan Allah Ta'ala. Dia tidak akan jadi begitu. Kerana ada orang yang menafsirkan begitu, tafsiran begitu salah. Kerana Nabi kita Muhammad SAW telah pun menjunjung titah perintah Allah ini dengan sepenuhnya. Cuma kalau boleh Nabi SAW diberi pilihan di antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram, Nabi nak pilih Masjidil Haram. Itu tafsiran yang kita boleh orang panggil berhalus sikit. Sebab ini Nabi, macam ayat-ayat yang kita baca, contoh ayat-ayat yang Allah Ta'ala tegur Nabi. Bila ayat-ayat yang Allah Ta'ala tegur Nabi ni, kita nak ulas ayat tu sebagaimana Allah Ta'ala tegur orang biasa, tak boleh. Kita kena tekan break banyak sikit dalam masalah ayat Allah Ta'ala tegur Nabi. Sebab teguran Allah ni dua jenis. Teguran Allah kepada Nabi dan teguran Allah tiga jenis. Teguran Allah kepada Nabi, teguran Allah pada orang Islam mengikut Nabi, dan teguran Allah kepada musyrikin Mekah dan musyrikin yang lain, termasuk dalam tu Yahudi sekali. Tiga teguran ini, ayat-ayat yang berbentuk teguran, kita kena pandai menggunakan bahasa yang betul untuk menafsirkan. Kita takut kita meletakkan satu perkara yang tidak sepatutnya kepada baginda Nabi SAW. Itu kaedah ulama, tafsirnya begitu. Baik, dalam masa 16 atau 17 bulan, qaddara taqallub wajhika fis sama', sungguhnya kami selalu melihat muka kamu mendongak ke langit. Dalam masa 16 ke 17 bulan, orang Islam di seluruh menghadap ke Baitul Maqdis. Semua menghadap ke Baitul Maqdis. Dan masa Nabi sampai ke Madinah pun menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi baginda tak cakap apa-apa pun. Allahu Akbar. Nabi ni dia buat gini. Dia tengok ke langit.
Senyap gitu. Dia tengok ke langit, dia bukan kata ya Allah berilah menghadap, tak, dia tak berdoa. Cuma Nabi selalu mendongokkan kepalanya ke langit. Nabi tak berani nak minta dengan Allah, tak tergamak nak minta kepada Allah di atas apa yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak mahu mendesak Allah taala. Ini adalah aturan di dalam kita berdoa, dalam kehidupan kita. Apabila ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu diberi kepada kita, ketetapan Allah taala itu beri pada kita, dan ketetapan Allah ni benda yang tidak boleh diubah. Walaupun kita nak macam mana, tapi ketetapan Allah begitu, satu perkara yang tidak boleh diubah. Kita nak paksa Allah Ta'ala dalam permintaan kita tidak boleh. Nak paksa supaya Tuhan terima tu tak boleh. Cuma kita perlu minta, ya Allah terimalah apa yang aku minta ini. Kita tak boleh kata ya Allah kamu kena terima kat mana-mana pun. Tak boleh. Itulah yang manusia hidup datang muka dunia ni, dia minta dengan Allah seolah-olah dia paksa Allah Ta'ala supaya menyegerakan apa yang dia minta. Sepatutnya dia tak boleh paksa Allah. Lalu Nabi ni dia mendongak ke langit, dia senyap, tapi Allah Ta'ala tahu isi hati Nabi, apa yang duduk dalam hati Nabi. Kerana sifat Allah Ta'ala innahu alimun bidhatis sudur, Allah Ta'ala mengetahui benda yang ada dalam hati manusia. Allah Ta'ala tahu. Begitu juga lah hati Nabi SAW diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebab apa Nabi SAW sayang sangat kepada Baitullah ni? Sebab dia kiblat yang pertama di zaman Nabi Ibrahim lagi. Dia memandang ke langit dengan penuh pengharapan. Dan apabila Nabi, semasa Nabi di Mekah, memang solat tu sudah Allah Ta'ala sudah fardukan menghadap kepada Baitul Maqdis. Baik. Peristiwa ini berlaku di masjid yang disebut sebagai Masjid Qiblatain. Sampai hari ini orang pergi ke Madinah, orang akan melawat Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Bukan makna boleh semayang dua-dua kiblat ni, semua semayang solat menghadap kepada Masjidil Haram. Cuma di situlah berlakunya kisah pengalihan kiblat ini. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi halakan wajahnya yang pertama sekali kepada Baitul Maqdis pada peringkat awal? Jawapannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah nak pujuk ni orang Yahudi ni. Sebab Nabi bila berhijrah ke Madinah, musuh Nabi makin ramai. Musuh daripada dalam, orang panggil munafik. Musuh yang ada di dalam negara sekali, orang panggil Yahudi. Musuh yang di luar, orang panggil musyrikin. Dan pada ketika itu Nabi telah pun bernegara. Sebab itu masa Nabi duduk di Mekah, tidak ada surat yang dikirim oleh Nabi SAW kepada ketua-ketua negara mengajak mereka masuk Islam. Tetapi apabila Nabi SAW sampai di bumi Madinah, Nabi sebagai ketua negara, sebagai seorang Nabi, ada utusan, ada duta yang Nabi kirimkan surat kepada mereka, kepada pembesar-pembesar supaya memeluk agama Islam. Maksudnya tugas dakwah Nabi itu lebih luas apabila ada kuasa. Oleh kerana itu, kuasa juga satu benda yang penting, ialah menyebarkan agama. Tetapi kuasa juga satu benda yang menjahanamkan seseorang
apabila seseorang itu tidak menjaga amanah kuasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Boleh jahanam diri dia, boleh jahanam benda yang dia berkuasa ke atas benda tu. Kalau keluarga lah, kalau kampung lah, kalau masjid lah, kalau negara lah, akan jadi rosak. Sampai Nabi duduk di Madinah pun peringkat awalnya menghadap kepada Baitul Maqdis. Dalam keadaan begitu, orang Yahudi tetap melawan Islam. Allah Ta'ala suruh Nabi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Belum daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, lepas qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami pindahkan kamu ke arah kiblat, ke arah yang engkau redai. Allah sempurnakan hajat Nabi, iaitu Nabi SAW diarah supaya menghadap kepada Masjidil Haram kembali. Oh, suka. Ni semasa turunnya ayat ini, Nabi pun pusing, sahabat pun pusing, Nabi pun pergi depan, Nabi jadi imam balik. Boleh faham ni? Mula-mula sembahyang depan, Nabi jadi imam, tak, Nabi pusing belakang. Bila Nabi pusing, sahabat pun pusing. Bila sahabat pusing, Nabi pun berjalan mari ke depan, jadi imam kepada sembahyang tu. Nabi terus, dan Nabi yang ada di hadapan sebagai imam terus berdiri di belakang setelah berlaku pusingan itu. Ada pendapat kata Nabi duduk di belakang, sahabat menghadap ke depan. Jadi tak apalah waktu tu, hak saya nak ceritanya, sahabat ni yang nak ikut Nabi dan patuh kepada arahan Nabi ni, dia tak ada rasa pelik. Kalau kata Nabi pusing, pusing apa pula ni? Semayang tiba-tiba pusing ni. Tak ada rasa begitu. Bila pusing, terus pusing. Bila pusing, terus pusing. Lepas daripada tu, selesai solat semua ni, sahabat Ansar ni yang ada bersama-sama yang kita bacakan tadi, dia pun pergi ke masjid lain. Bila pergi ke masjid lain, dia laung kepada, dia kata kiblat dah bertukar dah, kiblat dah berpindah dah. Yang dalam masjid sedang solat pun pusing tu. Ada kata berhenti Zat, tanya dulu, Mamik di mana pindah-pindah ni? Tidak ada. Sahabat tu kata, aku semayang bersama Nabi. Pusing belaka, pusing. Ini arahan Allah Ta'ala kepada Nabi. Lalu yang duduk di masjid-masjid lain tu, lepas sahabat bagi mereka pusing, mereka kena bergerak. Dalam bergerak dengan kadar memperbetulkan saf, ini menjadi dalil bahawa tidak salah kalau bergerak banyak dalam sembahyang. Tidak terhad hanya 3 pergerakan sebagaimana yang diketahui oleh orang, yang mana 3 pergerakan itu ijtihad ulama sebenarnya. Ijtihad. Mungkin ijtihad itu dibuat supaya kita tidak bergerak banyak dalam solat. Ada juga yang berpendapat pergerakan yang tidak ada tujuan dalam solat juga boleh membatalkan sembahyang itu. Bergerak saja-saja, sengaja bergerak dan saja bergerak dengan tidak ada tujuan, dengan tidak ada tujuan. Allahu Akbar contoh, saja buat gerak tangan gitu. Jadi awak ni nak menari ke nak sembahyang ni? Pergerakan begitu dengan tidak ada tujuan, maka batal. Tapi kalau ada tujuan, contoh, orang kita tak berani nak buat Allahu Akbar sembahyang contoh. Kalau musim yang soft tak rapat, musim soft rapat dulu, ni musim soft tak rapat dah. Kalau musim kita soft rapat dulu, bila kita doa Allahu Akbar gitu, kawan kita ni macam jauh sikit,
kita boleh tarik kain kawan kita tu mari sini. Jangan tarik kuat sangat, teloroh kesian ke dia. Nah, tarik baju dia ke tarik rapat dengan kita. Boleh tarik. Semasa Nabi solat, Nabi buka pintu pun ada. Janganlah buka pintu sebab ada tujuan. Mana tidak terhad kepada 3 pergerakan. Kalau kita fahami benda ni dengan cara yang betul. Sebab sahabat pusing tu, pusing mereka itu dengan ada tujuan, bukan tidak bertujuan. Boleh faham ni? Dengan bertujuan. Jangan kita ambil konon-konon lah boleh bergerak, kita bergerak sungguh, bergerak situ, bergerak situ. Tak tahu nak semayang ke nak menari dia ni. Duk pusing kat tu, duk pusing kat ni. Pun tidak boleh juga. Kalau tujuan, beres. Nak garuk gatal sini, gatal kepala, mungkinlah masa semayang, masa lain dia tak gatal. Tapi bila masa semayang tu dia marilah gatal lah, apalah, gatal mata, gatal hidung, habis segala benda gatal. Dah, kita pun nak garuk gitu sikit. Tidaklah membatalkan solat. Walaupun lebih daripada 3 pergerakan. Berdasar kepada cerita ini dan berdasar kepada hadis ini. Baik. Di dalam perkataan falanuwalliyannaka menunjukkan bahawa Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala mengubah kiblat itu falanuwalliyannaka, kerana-Mu wahai Muhammad. Allahu akbar. Ini kerana kasihnya Allah Taala kepada baginda, terang-terang Allah Taala sanggup meredai hasrat di hati kekasihnya. Kalau kita baca dengan betul ayat ini, kalau kita baca tengok betul-betul, Allah Ta'ala boleh sahaja tak kata falanuwalliyannaka. Maknanya, maka kami pindahkan arah kiblat ke arah yang engkau redai. Kau suka wahai Muhammad. Mana aku sayang kamu ni Muhammad. Hasrat di hati kamu tu, aku tahu benda hati kamu. Tak tergamuk mu nak minta dengan aku. Sejak mendongok ke langit, sejak mendongok ke langit. Hasrat hati nak berpindah kiblat tu ada dalam hati. Sebab orang Yahudi duk cerca banyak. Orang Yahudi kata Muhammad dikata kami tak betul, tapi dia duk menghadap mana? Menghadap Baitul Maqdis. Dia kata tempat datuk nenek moyang kami di situ. Memang Baitul Maqdis ini tempat lahirnya bumi anbiya, nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Jadi Muhammad ni dia lawan kami, tapi dia duk menghadap situ. Boleh bayang lagu mana hati Nabi tu, gundah gulananya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu peristiwa ini Allah Taala kata falanuwalliyannaka, kerana-Mu wahai Muhammad aku buat ni kerana aku sayang kepada kamu. Ni cara Tuhan sebut nak tunjuk kasih dan cinta mereka, cinta Allah Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajah kamu dalam solat ke arah Masjidil Haram. Ini ayat perintah. Agama lain dia kata kita disembah batu, dia kata. Bismillah. Dia kata kita ni sembah batu untuk agama lain. Tapi kita jangan mengiyakan apa yang disebut tu. Nak kata kita ni sembah batu tak betul. Kerana apa? I'tiqad kita bukan sembah batu. Fa falanuwalliyannaka syatral masjidil haram, padahal kita menghadap ke arah Masjidil Haram. Menghadap ke Masjidil Haram. Kalau tak ada Masjidil Haram sendiri pun, kalau tak ada Kaabah pun, tapi tempat itu dipilih oleh Allah dengan firman Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah. Inna awwalan nas, inna awwala baitin, sesungguhnya awwala bait, rumah yang pertama sekali, wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah,
Allah Ta'ala sebut perkataan Bakkah. Bakkah di Makkah yang diberkati oleh Allah. Maknanya kalau ambil Masjidil Haram tu roboh tak di mana pun, orang tetap akan ke situ. Oleh kerana itu adalah hukum fiqh, menghadap kiblat syarat sah wajib. Menghadap kiblat ni adalah syarat sah solat saja, bukan rukun solat. Sebab apa? Ada waktu solat yang mana kita tidak menghadap kiblat. Contohnya salatul khauf, solat dalam keadaan perang ataupun musafir. Solat dalam keadaan perang ataupun musafir. Ketika itu tergugur untuk menghadap kiblat itu. Contoh saya bagi pada tuan-tuan, orang yang dalam keadaan perang kena semayang ke tak? Semayang. Dalam keadaan perang kena semayang. Tapi nak berperang lagi, duk sibuk nak cari kiblat lagi, lambat. Musuh sedang mari, kita pun semayang rapatkan saf dan mengikut cara semayang dalam perang. Kawan ni rokok, kawan ni iktidal, kawan ni sujud, ada saf 2, 3 belakang, semua tu digariskan oleh ulama fiqh kita. Solat atas kenderaan ketika musafir, solat sunat. Solat atas kenderaan ketika musafir pun begitu juga. Solat atas kenderaan, dah sampan, mungkin je dia berpusing. Lepas tu, kalau dia jadi rukun semayang kita, kena meloncat gitu, macam hantu pocong untuk meloncat nak suruh menghadap kiblat. Dia ikut sampan tu. Cuma ulama fiqh kata mula-mula tu menghadap kiblat. Mula-mula tu, nah, Allahu Akbar menghadap kiblat. Lepas tu nak pusing kanan, pusing kiri, ke ikut dia. Atas kenderaan pun begitu juga. Atas kenderaan pun begitu juga. Solat sunat di atas kenderaan pun begitu juga. Baik. Oleh kerana itu, cium hajarul aswad contohnya. Cium hajarul aswad dah. Sebab apa kita cium hajarul aswad tu? Sebab Nabi cium. Umar kata, kalau tidak kan aku tengok Nabi ciummu wahai batu, aku tak cium kamu. Sebab Islam bukan agama menyembah berhala batu, tidak. Menyembah Allah yang Maha Esa saja, itu Islam. Baik. Kita balik pada cerita kita ni. Bila orang Ansar tengok, orang Ansar pun beritahu, mereka pun segera dalam rukuk, Allahu Akbar rukuk. Lalulah sahabat kat tepi ni, dia kata dah, orang hendak ke Masjidil Haram, nak Masjidil Haram, dia kata. Dah tengah rokok tu lah, tak bangun-bangun, tak iktidal apa, tengah rokok tu, mereka pusing tu dalam keadaan rokok itu. Maka pusing ramai-ramai ke arah Masjidil Haram, nak beritahu bahawa kepatuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya dalam apa sahaja tidak boleh dibandingkan dengan kita. Baik, muka surat 64. Dalam masa yang ada ni, azan isyak kita berhenti terus. Oleh kerana musim Covid ni kita tak boleh lama, tak boleh nak kuliah lama, isyak kita berhenti. Baik. Para sahabat bersegera melaksanakan arahan Rasulullah SAW agar mereka duduk sekumpulan apabila singgah sewaktu bermusafir. Para sahabat bukan sahaja pantas mengikuti baginda dalam urusan solat sahaja, bahkan mereka juga mengikuti baginda dalam perkara-perkara lainnya. Imam Abu Dawud menceritakan kepada kita gerak pantas mereka dalam mengikuti arahan baginda berkaitan adab ketika bermusafir. Riwayat daripada Abu Tha'labah Al-Khushani, beliau berkata, ketika sepasukan tentera memasuki sebuah wilayah, mereka berserakan ke jalan-jalan dan lembah-lembah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, percayalah kalian
berpecahnya kalian ke jalan-jalan lembah-lembah adalah perbuatan syaitan. Setelah itu Rasulullah sentiasa menyatukan pasukan antara satu sama lain setiap kali memasuki sebuah wilayah, sampai ada yang berkata, andai dibentangkan kain pasti menutupi mereka semua. Ketika bermusafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berhenti musafir, kalau duduk, Rasulullah suruh berkumpulan. Sebaik-baik musafir, Nabi kata berapa orang? 4 orang. Sebaik-baik musafir 4 orang. Kalau seorang, bahaya, musafir seorang-seorang. Kalau 2 pun bahaya lagi. Sebab apa Nabi tak sebut 3, Nabi sebut 4? Dari sudut perbahasan, kalau 3 orang, 2 orang duk bercakap depan, seorang-seorang belakang, tak ada kawan. Kalau 4 orang, ada juga nak boleh bercakap. Orang ni cakap dengan kawan ni, kawan ni bercakap dengan kawan ni. Dan musafir itu mesti masuk sekali, berhenti sekali. Jangan berpecah ke lembah-lembah sampai satu tempat tu, kawan pergi situ, kawan pergi sini. Kalau musafir ramai, dia boleh menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku pada ketika itu. Sampailah kepada zaman kita pada hari ini pun begitu. Kita nak musafir, carilah waktu yang elok untuk kita bermusafir, dan jangan kita mendedahkan diri kita kepada bahaya ketika mana dalam perjalanan musafir tersebut. Menendahkan diri kepada bahaya ni termasuklah musafir pada waktu tengah-tengah malam yang terlalu gelap, yang adanya perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di hadapan. Kalau kita ramai tak apa. Nah, kalau kita ramai, contoh kita 4 orang, 5 orang, satu kereta, mungkinlah boleh bertolak waktu-waktu malam yang gelap. Tu pun bahaya lagi. Tapi tak apalah ramai. Kalau berseorangan bertolak di waktu-waktu yang begitu, kadang-kadang ada benda-benda di tengah jalan yang tidak diingini berlaku. Auzubillahi min zalik. Sebab itu adab ketika mana kita bermusafir ini, kita kena ikut sunnah Nabi SAW juga masa musafir. Ambil hadiah daripada Allah Ta'ala. Kalau kita musafir, kita semayang jamak dan qasar. Semayang jamak dan qasar. Sekarang ni pula musim Covid, kita berhenti satu tempat tu, tengok surau tu penuh, jangan duk pergi. Jangan duk pergi. Kita bawa sejadah selalu dalam kereta kita ni. Apa sejadah? Kalau kiblat kat tu, kita parking kereta gini. Kiblat kat sana, kita parking kereta kita begini, kita semayam. Jadikan kereta kita ni sutrah, penghadang. Kita semayang di belakang ni, semayang belakang ni. Tak apa, kereta kita duduk situ, semayang belakang kereta. Jadikan kereta kita ni sutrah. Jangan semayang tengah jalan. Orang nak lalu susah. Macam orang duduk di duduk siar dalam tu, semayang tepi highway lah, apalah. Itu perkara yang membahayakan keselamatan tu. Perkara yang membahayakan keselamatan. Kereta duduk laju tepi tu, takuti terbabas dan sebagainya. Berhenti RNR. RNR tu banyak pokok dia. Kalau surau RNR tu penuh, kita boleh semayang di tepi bawah pokok tu. Kalau tak ada sejadah, semayang atas tanah pun tak apa, sah semayang kita. Syaratnya jangan duduk sujud atas tahi lembu lah. Tengok kiri kanan kita, tak ada tahi kucing, tak ada tahi ayam, boleh semayang atas tanah, tak ada masalah. Sebab tanah tu suci. Kita kena biasakan benda-benda begini, dah kita kena mengaji. Fiqh musafir ni kita kena mengaji. Apatah lagi musim-musim Covid, tidak digalakkan musafir, tak payah pergi. Negeri yang banyak virus, negeri yang banyak tak banyak ni, kita nak nilai mana? Tu angka hari-hari duk keluar tu. Kita Perlis ni 24 hari ni dah, 22, nampak semakin banyak. Ada kluster baru pula di Perlis ni, Bukit Keteri katanya, kluster baru. Kita kena jaga-jaga. Dulu masa kita dulu tak ada 2, kadang-kadang kosong kes. Kita saja nak pergi Al-Ustaz, kita ada kabel ke apa, kita kata ada saja nak pergi, tidak digalakkan sangat untuk pergi, kerana itu negeri yang berwabak. Kecuali ada tujuan, kita pergi ada tujuan.
nak beli barang ke beli apa ke, ada tujuan kita pergi. Kalau tak ada tujuan saja nak ziarah apa semua sekali, tak payahlah. Musim ni musim yang tidak sesuai. Karena ada Nabi melarang kepada kita orang di tempat wabak jangan duk mari kawasan yang tak ada wabak ni, dan orang yang di tempat yang tidak ada wabak jangan masuk di tempat yang ada wabak. Itu arahan Nabi kepada kita semua. Jadi bila arahan Nabi ni kita kena ikut dan kita kena tahu baik. Jadi dalam kisah ini ni, mereka segera ikut arahan Nabi SAW, dan dalam keadaan mereka ikut tu, kata orang yang menyampaikan cerita, dia kata andai dibentangkan kain pasti menutupi mereka semua. Maknanya mereka merasuk rapat-rapat. Ada sebab kenapa Nabi SAW buat begitu tu, ada sebab dia. Kalau Nabi Yaqub dia pesan kepada anak-anak dia Nabi Yusuf, anak-anak dia adik-beradik Nabi Yusuf, bila kamu nak masuk kota tu, mu masuk daripada pintu-pintu yang berlainan. Mana 3 orang masuk pintu ni, 3 orang masuk pintu tu. Kalau kita tengok dengan hadis ni macam berlainan. Sebab apa Nabi Yaqub pesan begitu kepada anak dia tu? Kerana dia nak masuk ke Mesir. Orang Mesir ni dia tak sama dengan Bani Israel. Bani Israel ni kulit putih, segak. Bila masuk sekumpulan, nampak macam orang luar masuk sekumpulan, membahayakan diri dia. Pada ketika itu dan pada tempat itu, Nabi Yaqub suruh mereka berpecah. Min abwabim mutafarriqah, daripada pintu-pintu yang berlainan. Memasuk pintu-pintu berlainan, pintu kota tu. Kalau ni masuk 2 orang sini, dalam tu kamu jumpalah. Strategi. Kerana wakil dah keadaan pada masa itu begitu. Tapi kalau tengok pada hadis ini, Nabi suruh duduk sekali. Kerana sebab apa? Ada sebab. Orang nampak kamu ramai, mungkin nak masuk negeri, orang nampak kamu ramai, orang tak berani nak ganggu kamu. Itu arahan-arahan Nabi SAW yang diikuti oleh para sahabat. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti setakat itulah. InsyaAllah kita sambung di kuliah-kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan meletakkan kita di bawah rahmatnya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi